Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan limpah kurnia Allah pada pagi ini dapat kita bersama-sama untuk meluangkan sedikit masa untuk kita melihat beberapa ayat seperti mana yang telah saya sampaikan dalam kuliah saya yang lepas, dan pada kali ini kita akan melihat beberapa ayat dari surah Al-Baqarah, di mana salah satu daripada objektif ataupun salah satu daripada isi penting dalam surah Al-Baqarah ialah bagaimana Allah Subhanahu wa taala menggambarkan tuntutan agama yang pelbagai, kepelbagaian tuntutan dalam agama, ataupun kita akhir-akhir ini dinamakan sebagai kesyumulan Islam, di mana Islam itu tuntutannya bukan satu bidang saja, tetapi sebaliknya bidang-bidang yang pelbagai. Dalam surah Al-Baqarah, keadaan ini dapat dilihat apabila kita masuk dalam bahagian yang kedua perbincangan surah Al-Baqarah. Jika sekiranya kita tengok secara gambaran yang lebih besar, kita akan dapati bahawa surah Al-Baqarah ini boleh dibahagikan kepada dua bahagian. Bahagian pertama membincangkan tentang prinsip-prinsip yang perlu dimiliki, prinsip-prinsip yang perlu ada pada jati diri seorang Muslim, ya, jati diri seorang Muslim dengan mempunyai prinsip-prinsip yang benar dan mengelakkan daripada ciri-ciri yang salah. Ciri-ciri yang salah ini digambarkan dalam bentuk Bani Israel, dan Bani Israel itu pula dibahagikan kepada dua kumpulan. Kumpulan yang pertama, Bani Israel di zaman nabi-nabi terdahulu, Bani Israel sebelum Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan Bani Israel jenis ataupun yang kedua digambarkan dalam bentuk ataupun diceritakan dalam bentuk Bani Israel pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam, iaitu konflik-konflik yang berlaku pada zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bermula daripada ayat 75, kita dapati bahawa ayat itu fokus kepada peristiwa di zaman Rasulullah SAW, tetapi ketika Nabi berdepan dengan kerenah Bani Israel. Jadi di situ banyak sifat-sifat dan sikap Bani Israel yang ditonjolkan, yang sudah tentulah ianya merupakan contoh yang negatif lah, yang perlu dijauhi. Kemudian surah Al-Baqarah seterusnya memberikan dua contoh yang baik lah, yang positif, iaitu pertama, peristiwa perubahan arah kiblat. Ini semua sebenarnya kita telah bincang dalam kuliah-kuliah yang lepas, jadi saya tak perincikan, cuma saya ingatkan balik saja, iaitu bermula daripada ayat 142, bagaimana Allah Subhanahu Wa Taala menceritakan tentang perubahan arah kiblat yang sebenarnya di sebalik kekeliruan itu ialah kaum munafik, iaitu orang Yahudi juga. Tapi peristiwa ini menggambarkan keutuhan iman para sahabat yang tetap bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan menolak kekeliruan yang dibawa oleh munafik dan kaum Yahudi. Jadi di sini contoh yang baiklah, contoh yang positif. Kemudian contoh kedua yang diberikan ialah Nabi Ibrahim alaihissalam. Syakhsiah Nabi Ibrahim
ditonjolkan dalam surah Al-Baqarah, menceritakan bagaimana Nabi Ibrahim ni mempunyai ciri-ciri yang sangat istimewa dan perlu dicontohi oleh orang beriman. Okey, jadi semenjak penceritaan tentang prinsip-prinsip penting ini berlalu, maka timbul pula satu bab lah, ataupun kita kata perbincangan lain berkaitan dengan kepelbagaian tuntutan dalam agama. Sebab apa dapat kita simpulkan macam ni? Sudah tentu Al-Quran tak memberitahu begitu, tetapi dapat dilihat melalui trend ayat yang telah berubah daripada menceritakan keadaan Bani Israel, sahabat Nabi Ibrahim, tiba-tiba berubah kepada ayat-ayat yang berbentuk pensyariatan. Ya, bermula daripada ayat 153, kita dapati sebelum ni tak ada ayat-ayat yang berkaitan dengan pensyariatan. Jadi kita dapat tengok dengan kalau kita baca satu ayat, dua ayat memang tak nampak, tapi kalau kita baca mungkin satu muka surat, dua muka surat, ataupun kalau boleh kita baca sampai habis, kita akan dapati bahawa memang terdapat ayat-ayat yang berbeza tajuknya dalam masa yang sangat dekat, iaitu 2-3 ayat dia ubah pada tajuk lain. Jadi sudah tentulah 2-3 ayat ni tak menyelesaikan sesuatu masalah keseluruhannya, tapi Al-Quran ini dia memberi panduan dari sudut kaedah-kaedah macam tu. Jadi ya, pada hari ini insya-Allah saya akan sentuh sikit apa yang saya katakan ayat 153 dalam surah Al-Baqarah. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-salah innallaha ma'as-sabirin. Okey, ayat ini membincangkan tentang wahai orang-orang yang beriman, ista'inu bis-sabri was-salah. Minta ista'inu ni di sini mintalah pertolongan dengan sabar dan solat. Apa maksud mintalah pertolongan? Bukan sahaja di sini maknanya minta pertolongan tu maknanya berdoa, tetapi dia juga membawa maksud berusaha. Maknanya berusaha bahawa maksud kita nak mencapai sesuatu itu, hendaklah kita berusaha dan sabar serta solat. Solat dalam ayat ini menjadi perbincangan ulama, apakah dia bermaksud makna lughawi ataupun makna istilahi, iaitu dia membawa makna bahasa sahaja, iaitu solat maknanya doa, ataupun solat maknanya semayang yang dalam bahasa kita. Kalau dia maksud berdoa, maknanya kita terjemah wahai orang-orang yang beriman, mintalah pertolongan dengan sabar dan doa. Dan dia juga bermaksud dengan sabar dan solat. Solat ialah sembahyang. Jadi ista'inu, macam dalam bahasa Arab, ista'inu bukan maknanya doa angkat tangan saja, tapi dia meliputi amalan. Contohnya Nabi SAW bila dia nak suruh sahabat menulis hadis, dia nak suruh sahabat tulis hadis, dia kata apa? Sebab ada larangan menulis hadis. La taktubu anni syai'an, jangan kamu tulis apa-apa yang aku cakapkan kecuali Quran. Maknanya larangan menulis hadis, iaitu di awal Islam Nabi SAW dia larang sahabat menulis kata-kata dia yang bukan Al-Quran. Tapi bila dia nak suruh tulis, dia ada satu peringkat, dia suruh tulis pula. Sebab apa? Peringkat tu dah sahabat dah ada yang ramai pandai menulis, dan orang pun pandai beza Al-Quran dengan hadis. Okay. Ista'inu biyaminik. Ista'in tu ista'inu di sinilah. Maknanya ista'inu bukannya maknanya berdoalah dengan yamin tu maknanya tangan kanan.
Maknanya nak berdoa dengan tangan kanan, angkat tangan kanan ke? Bukan. Maknanya tulislah. Itu simbolik sikit bahasa Arab ni. Jadi di situ ista'inu di situ lebih kepada bertindak-tindakan. Gunakanlah, macam itulah. Gunakanlah tangan kanan kamu, iaitu tuliskanlah. Jadi di sini ista'inu bis-sabri. Maknanya apa? Bukan sahaja maknanya berdoa, tetapi maksudnya ialah dapatkanlah keperluan kamu itu, sesuatu keperluan kamu, sesuatu yang kamu nak itu dengan sabar dan solat. Sabar, apa maksud sabar? Sabar ialah apabila seseorang itu berusaha dan dia bertindak. Usaha tu orang yang sabar. Sebab apa? Dia berusaha sebab dalam usaha tu ada kepenatan, dalam usaha tu adanya cabaran. Kalau kita tidak berusaha, kita tidak berdepan dengan kepenatan tu. Jadi duduk saja tak sabar menghadapi kepenatan usaha. Jadi sabar, tetapkanlah amalan kamu tu. Maknanya teruskan percubaan kamu. Kalau kamu nak dapatkan sesuatu, maka kamu kena berusaha. Ista'inu bis-sabri was-salah, dan kamu kena berdoa. Usaha dan doa. Bukan duduk dan berdoa. Sabar maknanya duduk saja. Kan? Sabar ialah kita berusaha. Jadi dapatkan keperluan kamu. Nak menghasilkan sesuatu, kamu nak mendapatkan sesuatu itu, kamu mestilah bersabar dan berdoa. Innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama orang yang sabar. Allah bersama orang yang berusaha. Allah bersama orang yang meneruskan percubaan itu. Dan Allah tidak bersama dengan orang yang tidak sabar. Bila berusaha berdepan dengan masalah, berhenti, tak sabar. Ya. Okey. Jadi dalam nampaknya dia macam nak bincang tentang solat dan tentang sabar, tentang kejiwaan macam tu. Tetapi kalau baca ayat ni lagi, kita nampak lain pula. Iaitu wala taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat. Jangan kamu kata orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. Kita nampak tak di sini kaitan? Kalau kita kaitkan ayat tadi, kita nampak di sana adanya perjuangan. Maknanya Nabi SAW ni diturunkan ayat ini dalam situasi dia sedang berjuang. Dia nak mencapai satu benda yang besar, itu keamanan negara. Apabila dia berada di Madinah, negara Madinah diancam, diserang. Nabi SAW nak jaga keamanan, terpaksa sampai tahap berperang. Jadi dia kena nak mencapai tahap tu, mestilah berusaha dan berdoa. Dan ada di kalangan sahabat yang mati dalam peperangan untuk mencapai tujuan tu, telah mati. Lalu Tuhan kata, jangan kamu kata orang yang dibunuh pada jalan Allah itu mati. La taqulu. Ya, la wala taqulu, jangan kamu sebut. Tetapi di sini, apakah apabila seorang sahabat tu mati, Nabi kata, jangan kata mati. Tak kata mati, nak kata apa? Kawan tu memang mati. Ayat di sini bukan bermaksud jangan kata, jangan kamu lafazkan dia telah mati, bukan. Tetapi apabila seorang itu kata, sebenarnya maksud sebenarnya ialah jangan kamu menyangka. Sebab bila kita kata sesuatu, maknanya kita percaya. Kita manusia ni pada kebiasaannya, manusia ni yang normal lah, dia kata apa yang dia percayalah, kan? Jadi jangan kamu percaya, jangan kamu sangka, jangan kamu anggap. Dalam bahasa Melayu macam tu. Tapi dia sebut jangan kata.
Tapi terdapat dalam hadis-hadis di mana Nabi SAW bila sahabat mati di medan perang, mereka kata matilah. Nak kata apa lagi? Memang mati sungguh. Jadi teknik bahasa Arab, seni bahasa Arab, jangan kata di sini, maksudnya jangan kamu sangka. Sangka pula, tak sangka macam mana, nak sangka macam mana benda memang mati betul. Jadi ayat ke depan nanti kita akan tengok, jangan kamu sangka siapa yang dibunuh pada jalan Allah itu telah mati, bal ahya, tapi sebaliknya mereka itu hidup. Walakin la tash'urun, tetapi kamu tidak sedar. Kalau kamu tidak sedar mereka sebenarnya hidup, maksudnya ialah mereka hidup di sisi Allah, bukannya di sisi kamu. Sebab di sisi kamu memang mati, sebab kamu tak sedar. Jadi ayat ini bukanlah nak mengatakan bahawa orang yang mati pada jalan Allah itu sebenarnya dia hidup bersama manusia. Tak ada sebenarnya. Tak ada pun. Maknanya sahabat-sahabat yang mati sebenarnya balik lagi ke rumah. Tak ada. Memang mati. Di sisi manusia ni mati. Tetapi ayat ini dia nak tunjukkan bahawa orang yang mati syahid itu mulia kerana dia dianggap hidup di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekiranya hidup dan mati itu sebenarnya menjadi fokus, kita boleh kata orang jahat pun hidup juga. Kalau dia tak hidup, dia nak kena azab macam mana? Dia akhir dalam kubur, tak ada lah azab kubur sebab memang mati. Orang yang mati syahid hidup. Orang yang jahat hidup ke mati? Hidup juga. Jadi hidup di sini bukan maknanya hidup biasa. Maknanya hidup yang digambarkan sebagai nikmat, mendapat nikmat. Itulah sebenarnya kehidupan. Dalam Al-Quran menggambarkan akhirat itu sebenarnya kehidupan. Lahiyal hayawan, itulah dia sebenarnya kehidupan. Jadi hidup di sini bukan sekadar hidup, bukan sekadar sedar, tetapi sebenarnya lebih kepada mendapat kenikmatan. Kerana orang yang hidup dalam keadaan diazab itu, hidup dia itu tidak berguna, bukanlah satu kehidupan yang sebenar, yang dikehendaki, yang menjadi objektif kepada kehidupan. Hidup ni ialah nak senang lah. Kalau dapat susah, baik mati. Maknanya yang dihidupkan untuk diazab tu tidak dianggap hidup. Okey, jadi tengok tadi nampak macam nak bincang tentang solat, tetapi sebenarnya membincangkan satu kesabaran. Jadi bila ayat ni digabungkan, baru kita tengok terjemahan tadi tu, terjemahan solat yang berbentuk doa tu lebih. Tapi para ulama tafsir ada je terbahagi kepada dua bahagian. Ada yang mengatakan ianya bermaksud istilahi, ada yang mengatakan maksudnya lughawi. Okey. Kemudian ayat ini membincangkan lagi tentang perjuangan juga. Walanabluwannakum bisyai'im minal khawfi wal ju' wa naqsim minal amwali wal anfusi wath thamarat wa basyiris sabirin. Walanabluwannakum, akan kami uji kamu. Jadi ayat ini walanabluwannakum, kami akan menguji kamu, dan sesungguhnya kami akan menguji kamu. Kita nak terjemah memang susah ayat ni kerana dia sebenarnya mengandungi penegasan yang banyak. Sesungguhnya dia tu banyak. Ya, yang pertama wow kat depan tu dia, dan tu dia sendiri menunjukkan penegasan. Lam di depan itu juga menunjukkan sesungguhnya. Kemudian nun dekat belakang yang ada tasydid tu, wala nabluwanna tu, na kat belakang tu dia menunjukkan sesungguhnya juga. Jadi depan belakang sesungguhnya. Memang sesungguh, tak bahasa kita mungkin kita tak cakaplah macam tu, sesungguhnya. Tapi bahasa Arab ada, dia boleh tunjukkan penegasan yang sangat-sangat. Walanabluwannakum, nun dekat belakang dipanggil nun taukid.
yang menunjukkan kepada tegas. Apa dia? Sememangnya kami akan menguji kamu. Tapi dia jadi bahasa Melayu jadi tawar sikitlah. Wala nabluwannakum. Apa dia? Macam mana pun kami akan menguji kamu. Bisyai'im minal khaufi wal ju', dengan sesuatu yang berupa takut dan lapar. Tapi Allah Subhanahu Wa Taala dia mengisyaratkan adanya ujian. Dia akan uji juga manusia ni macam-macam mana pun. Tetapi bisyai'in, dengan sesuatu. Perkataan bisyai'in itu menunjukkan kepada seolah-olah ujian itu tak banyak sangat. Maknanya di sisi Allah, ujian dia terhadap manusia ni sebenarnya tak banyak. Tetapi di sisi manusia ni banyak. Tuhan uji kita sikit, tapi kita tu rasa banyak. Sebab apa? Sebab menggambarkan kelemahan manusia. Nikmat beri banyak, uji sikit dah nampak yang uji. Kan? Bisyai'im minal khaufi wal ju'. Apa dia ujian? Apakah bentuk-bentuk ujian Allah? Dengan takut dan lapar. Takut dalam Al-Quran juga dia membawa maksud peperangan, iaitu situasi tidak aman, negara memerlukan pengorbanan, keadaan jadi tidak stabil, khauf. Sebab itu sembahyang dalam perang dipanggil solat al-khauf. Sembahyang takut, bukan takut hantu boleh sembahyang macam tu, bukan. Sembahyang dalam perang, khauf dia panggil. Khauf di situ maksudnya perang. Khauf asalnya takut. Bahasa Arab punya dia simbolik. Wal ju', bentuk ujian juga ialah kelaparan. Wa naqsim minal amwal, kurangnya harta. Ya. Wal anfus, kurang nyawa, iaitu berlakunya kematian. Was samarat, kurangnya hasil mahsul. Okey. Jadi di sini bentuk-bentuk ujian yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada manusia. Ada yang berbentuk perasaan, khauf. Kan? Ada yang berbentuk fizikal, mati, kesakitan. Ada yang berbentuk harta, iaitu kekurangan harta. Pada masa Al-Quran ini turun, ujian yang dikatakan khauf tu ialah peperangan. Kemudian yang dikatakan ju' tu, lapar tu, ialah akibat daripada situasi negara yang berkonflik ni, tak cukup makan, fokus kepada pembangunan ekonomi tidak dapat diberikan. Begitu juga yang dimaksudkan dengan kekurangan harta ialah para sahabat tak sempat nak pergi cari harta kerana terlibat dengan aktiviti yang dibuat oleh Nabi SAW. Orang yang tak menyertai perjuangan ni boleh pergi kembangkan harta dia sebagainya. Yang terlibat ni mengalami masalah lah. Sebab apa? Sebab dia tak sempat nak pergi. Dia duduk bersama Rasulullah SAW dan keadaan pada masa itu memerlukan kepada pengorbanan. Mereka tak boleh nak aktif dalam pencarian harta. Ada yang tak sempat nak petik dalam perang Tabuk. Nabi SAW panggil pergi perang ketika buah sedang masak untuk dipetik. Maknanya kebun durian tengah luruh, ni panggil buat kerja lain. Durian bukan boleh tahan lama. Contoh kan, jangan kata pula zaman Nabi itu makan durian. Tapi nak katanya situasi kebun sedang mendatangkan hasil, tak boleh nak pergi sebab ada aktiviti lebih penting. Jadi ujian di situ. Kematian akibat daripada peperangan, wassamarat. Okey, Allah akan menguji manusia lah. Dan jadi di sini dijelaskan tadi satu ayat, jangan kamu sangka orang yang mati pada jalan Allah itu mati. Yang kedua, Allah akan menguji kamu. Maknanya ujian Allah ini pelbagai, tetapi disebut di situ salah satu dari kemuncak kepada ujian Allah Subhanahu Wa Taala ialah kematian.
Sebab manusia ni, benda yang paling dia takut sekali mati. Benda yang paling mengancam kita ialah matilah. Kan? Sebab itu orang hukuman mati dia tak boleh duduk dengan orang lain dalam penjara. Dia kena duduk seorang. Sebab apa? Dia anytime dia boleh bunuh orang dalam tu sebab dia dah kena hukuman mati. Tak ada dah hukuman lebih daripada itu. Ada lagi. Hukuman mati dan cincang sampai rumah. Cincang nak cincang pun aku dah mati dah. Jadi tak ada, hukuman mati tu dah memang maksima. Kan? Jadi Allah sebut ujian, kesan daripada ujian tu. Ujian yang paling besar dia sebut dulu, kemudian dia kata aku akan uji kamu. Jadi kita nampak bahawa salah satu daripada tuntutan yang kita kata pelbagai ni ialah tuntutan dalam memberi sumbangan, dalam menyertai dan bersama. Kalau kita kata zaman Nabi SAW, para sahabat ni menyertai Rasulullah SAW dalam membangunkan negara tu. Sudah tentulah zaman kita ni bukan dalam bentuk pergi perang, sebab kita dah ada askar, dah ada polis, askar pula banyak jenis, lautnya, daratnya, udara. Orang awam tak boleh. Dan kita dalam keadaan aman, tak ada musuh negara, kita hanya mengawal sempadan dan sebagainya. Jadi sumbangan tu mungkin berbeza, tetapi nak katanya ada mesej dalam hidup, mungkin berdasarkan kepada peluang-peluang yang ada. Seorang pendidik, dia punya mesej yang nak dibawa tu dalam bentuk pendidikan. Seorang yang terlibat dalam perniagaan, mesej yang nak dibawa ialah dalam bentuk bidang yang diceburi. Jadi manusia ini diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala dengan dalam mencapai mesej hidup dia itu, dia berdepan dengan ujian Allah. Ujian apa? Ujian harta, ujian kesusahan yang memerlukan dia untuk sabar dan memerlukan dia untuk berhubung dengan Allah Subhanahu Wa Taala, sama ada dengan berdoa ataupun sama ada dia dalam solat dia, salah satu daripada alat hubungan dia dengan Allah. Ada mesej. Jadi di sini ayat ini dia membincangkan tentang Muslim yang mempunyai objektif. Dia bukan hidup macam terbang macam tu saja di bawah arus. Dia tidak ada tujuan hidup. Sebab apa? Dalam mencapai objektif dia itulah dia diuji oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau tak ada objektif ni nak uji macam mana? Tak ada uji ya? Allazina idza asabathum musibah, orang-orang yang apabila mereka itu ditimpa musibah, qalu, mereka berkata, inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, kami milik Allah dan kami akan kembali kepada Allah. Jadi sudah tentulah kita nampak ayat ini sepasang, satu masih berada dalam perenggan yang sama. Kerana tadi dia membincangkan, wahai orang yang beriman, kamu sabar dan solat, sabar dan berdoa. Okey. Jadi sehingga ada orang yang diuji pada tahap terbunuh dalam perjuangan, maka sebenarnya mereka itu hidup. Kerana orang yang terbunuh itu di sisi Allah Subhanahu Wa Taala sebenarnya mereka hidup. Sebahagian ulama mentafsirkan hidup itu bermaksud apa? Bermaksud sesuatu perjuangan jika dia memberikan orang yang gugur dalam medan perjuangan tu, perjuangan itu akan menjadi subur. Tapi satu perjuangan kalau tak ada orang yang terancam dan susah dengan perjuangan tu, perjuangan tu akan padam. Ada yang mentafsirkan demikian, melihat kepada hukum alam. Kalau kita tengok pada hukum alam, memang sebab itu di negara-negara yang kalau kita kata berkonflik lah contohnya, saya tak nak sebutlah negara mana contohnya, negara-negara yang berkonflik, pemerintahan diktator, misal kata rakyat yang bersuara kena penjara, tak boleh bersuara, tegur pemimpin sikit kena tangkap. Kita ni alhamdulillah duduk di Malaysia, setakat nak tegur siapa-siapa tu tak ada masalah.
Dan ada negara yang sensitif, tegur sikit pun masuk. Dan kita tengok trend mereka ni, moden punya trend ni, mereka tidak akan mengancam orang yang menentang mereka ni sampai tahap membunuh. Tak boleh, dia tak buat. Dia paling tinggi dia penjara, paling tinggi dia penjara tahanan rumah macam tu. Sebab telah diketahui bahawa mengekang sesuatu perjuangan ni, kalau sampai tahap membunuh orang yang berjuang tu, dia akan menjadi satu ledakan baru, dia akan menghasilkan satu kebangkitan yang lebih kuat daripada sebelum. Itu kalau kita lihat daripada sifat kemanusiaan lah. Jadi yang dimaksudkan dengan mereka itu hidup juga bermaksud perjuangan mereka itu tetap hidup. Ya. Dan ayat yang sekarang ni kita lihat ialah orang-orang yang apabila mereka ini ditimpa musibah, sesuatu yang buruk, mereka berkata. Sebenarnya kata di sini ni memanglah mereka mengucapkan, tetapi yang seperti yang kita tahu, Al-Quran ni dia bukan suruh kita mengucapkan dari sudut lidah saja, tetapi dia lebih kepada kita faham dan kita hayati mengapa, apa maksud yang kita kata. Orang-orang yang beriman ini, orang-orang yang diuji oleh Allah, bila mereka itu ditimpa kesusahan, mereka berkata inna lillah, kami milik Allah, wa inna ilaihi raji'un, dan kami akan kembali kepadanya. Di sini dia nak ceritakan tentang ujian Allah tadi tu. Allah kata aku akan uji kamu. Uji dalam bentuk susah pula tu, lapar, mati, tak ada harta. Apakah Tuhan telah bertindak zalim kepada kamu kerana mengenakan kepada kamu kesusahan? Orang yang ditimpa susah, ramai akan kecewa dan dia bersangka buruk dengan Tuhan. Ini salah satu daripada sifat, kalau kita diuji, kita tak kuat dan tidak jelas tasawur kita tentang Tuhan, kita akan memberontak. Contohnya ada orang yang diuji, lalu dia kata sebab apa aku yang Tuhan uji? Orang lain senang belaka, aku susah. Lalu kata-kata ni sangat penting untuk diucapkan dalam bentuk yang kita faham, iaitu inna lillah. Apa maksud inna lillah? Maknanya kami ni milik, kita ni milik Allah. Jika kita milik Allah, maka Allah berhak membuat apa yang dia nak pada kita. Kita ni bukanlah seorang yang bebas buat apa yang kita nak, ataupun kita ni kebebasan mutlak ke apa, tak ada. Kita ni milik Allah sebenarnya. Jadi bila Allah menguji kita yang diberitahu sebagai sedikit tadi tu, maka dia berhak, sebab dia milik kita, kita milik dia. Inna lillah dan wa inna ilaihi raji'un, dan kita akan kembali kepada dia. Dan ujian Allah ini tidak zalim. Kerana apa? Satu, dia sikit. Yang kedua, ilaihi raji'un, kami akan kembali kepadanya. Kembali kepada Allah, di sana adanya ganjaran yang besar yang Allah Subhanahu Wa Taala sediakan bagi orang yang melepasi ujian. Jadi bukan Tuhan uji saja-saja, bahkan ujian itu sebenarnya akan meningkatkan darjat kamu, dan kamu akan lebih gembira sebenarnya pada hari akhirat bila kamu tengok kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi ujian itu betullah diberitahu bisyai'in, diisyaratkan dengan sesuatu yang sedikit saja sebenarnya, tetapi ganjarannya besar. Oleh itu sifat zalim itu tidak boleh dinisbahkan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Tidak zalim. Kalau zalim ni apa? Dia uji teruk-teruk, dia tak bagi apa. Lepas tu tanya dia, apa engkau uji aku? Ikut aku, pandai aku lah. Kau ni milik aku, ikut aku nak buat apa pun. Tak juga macam tu. Tetapi setiap ujian itu diberikan ganjaran dan kedudukan nikmat yang berganda-ganda berbanding dengan ujian yang sedikit.
Jadi nampak di sini orang yang diuji itu pula yang beruntung, kerana kehidupan yang abadi di hari akhirat itu mendapat kenikmatan yang kekal. Mungkin maknanya rugi pula lah orang yang tidak diuji. Jadi ulaika alaihim salawatun mir rabbihim. Saya akan tamatkan dengan ayat ini, ayat 157. Kalau kita lihat ayat ini memang bincangkan satu topik yang sama dan kemudian akan berpindah kepada tajuk lain yang agak jauh perbincangan dia. Apa dia? Innas safa wal marwata min sya'airillah. Sesungguhnya Safa dan Marwah adalah syiar-syiar Allah. Maknanya umrah dan haji itu adalah ibadat yang Allah Subhanahu Wa Taala syariatkan. Daripada bercakap tentang perjuangan, mati, ujian Allah, sabar, pergi kepada ibadat haji. Jadi kita nampak di situ satu yang topik dia tu. Sebab apa? Sebab dia nak bincang topik-topik yang berbagai untuk dia nak terangkan tuntutan agama ni banyak. Sangat luas tuntutan agama ni. Jadi kita baca surah Al-Baqarah ni sampai akhir, kita tengok tajuk dia bertukar-tukar. 2-3 ayat dia akan lompat kepada tajuk-tajuk yang lain. Balik pada ayat ini tadi, ulaika alaihim salawatun mir rabbihim wa rahmah. Mereka lah orang yang mendapat selawat dari Tuhan mereka dan rahmat. Mereka lah orang yang mendapat selawat. Macam mana mendapat selawat? Selawat tadilah ista'inu bis sabri was salah. Salah ialah singular, salawat plural, perkataan sama. Ya, tetapi makna dia samalah, tetapi makna ada dua, makna bahasa dan makna istilah. Dalam Al-Quran kadang-kadang digunakan satu perkataan tu dengan makna dari sudut bahasa saja, kadang-kadang digunakan dengan makna istilah. Saya rasa saya tak terangkan, susahlah kat sini. Ya, okey. Orang-orang yang apabila ditimpa musibah, mereka berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Mereka lah orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka. Apa maksud selawat di sini? Maksudnya ialah selawat ni asalnya bermaksud doa tadi. Doa ialah permintaan. Kita minta dengan Tuhan, kita panggil doa. Tetapi perkataan selawat ni, doa ni telah dinisbahkan kepada Tuhan memberi kepada kita. Jadi dia tak boleh lagi dengan maksud doa. Dia dengan maksud pemberian, ganjaran, rahmat, macam-macam. Yang penting minta tak boleh, sebab Tuhan tu tak minta. Dia tak layak sifat dia nak meminta. Jadi kita tak boleh nisbahkan. Perkataan tu tidak bermaksud demikian. Bahasa Arab ni dia luas maksud dia. Jadi kita kena pilih makna yang sesuai dengan sifat Tuhan tu. Selawat di sini, selawat dalam bahasa kita dari sudut kita dengan Tuhan. Dengan Nabi kita berdoa. Kalau dengan Nabi kita tak boleh nak kata selawat tu ialah kita berdoa kepada Nabi, tak boleh. Tak sesuai. Sebab Nabi ni dia bukan tempat kita berdoa kepada dia. Allah saja tempat kita berdoa kepada dia. Selawat bermaksud kita berdoa dengan Allah, diturunkan rahmat kepada Nabi. Itu maksud selawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selawat kepada Rasulullah maknanya kita berdoa kepada Allah. Dia tak boleh berdoa kepada Nabi, tak boleh. Kita tak ada syirik. Akidah kita ialah akidah tauhid. Akidah kita Allah tidak ada sesuatu pun yang menyerupai. Kalau kita minta dengan Nabi, dia dah sama dengan Tuhan. Jadi kita kena minta dengan Allah. Apa itu selawat kepada Rasulullah? Minta dengan Allah supaya diturunkan rahmat kepada Nabi. Itu selawat. Selawat Allah kepada kita, dia menurunkan rahmat lah. Takkan dia nak berdoa lagi, nak berdoa macam mana dia dah paling tinggi. Mereka lah orang yang mendapat selawat daripada Tuhan mereka, warahmah dan rahmat. Sebab apa dia sebut rahmat di pula di sini? Sama ada dia menerangkan makna selawat ataupun dia menegaskan, ataupun selawat ini boleh diterjemahkan sebagai pemberian sebagainya. Okey. Wa ulaika humul muhtadun, dan merekalah orang-orang yang mendapat hidayah. Hidayah adalah petunjuk Allah Subhanahu wa taala. Orang yang
menyedari hakikat bahawa dia ni milik Allah dan dia akan kembali kepada Allah. Mereka lah orang-orang yang mendapat hidayah. Jadi saya rasa setakat itu saja kupasan saya pada pagi ini. Ayat berhenti pada ayat 157. Tapi homework dia ialah saya nak tuan-tuan dan puan-puan balik ke rumah baca ke depan lagi. Tuan-tuan dan puan-puan akan nampak ayat ini akan berubah secara banyak. Topik dia tu yang kita nak tengok. Topik dia berubah. 2-3 ayat dia ubah. Macam mana? 2-3 ayat berubah. Dia nak kata tuntutan agama ni banyak. Kesilapan umat Islam ni, dia fokus pada 1-2, yang lain dia abaikan. Ini masalah umat Islam. Jadi setakat itu saja saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.